Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, hari ini Muallimah ingin mengajarkan subjek fiqh tahun 2 yang bertajuk hadas. Hadas terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah hadas kecil dan bahagian kedua ialah hadas besar. Yang hadas kecil ialah keadaan yang mewajibkan seseorang berwudu apabila hendak melakukan ibadah tertentu seperti solat. Hadas besar pula ialah keadaan yang mewajibkan seseorang mandi wajib apabila hendak melakukan ibadah tertentu seperti solat dan membaca Al-Quran. Jadi, cara kita bersuci daripada hadas kecil ialah berwudu. Dan cara kita bersuci daripada hadas besar ialah dengan mandi wajib. Apakah perkara yang menyebabkan hadas ini? Hadas kecil. Sebenarnya, perkara yang menyebabkan hadas kecil ada banyak lagi. Di sini hanyalah contoh-contoh sahaja. Yang pertama ialah bersentuh kulit lelaki dan perempuan bukan mahram tanpa lapis. Bukan mahram bermaksud orang lelaki dan orang perempuan yang boleh dikahwini. Yang kedua ialah buang air kecil. Yang ketiga ialah buang air besar. Yang keempat ialah keluar angin iaitu kentut. Yang kelima ialah hilang akal atau gila. Perkara yang menyebabkan hadas besar. Perkara yang menyebabkan hadas besar ada 5 sahaja. Yang pertama ialah haid. Haid ialah darah yang keluar untuk perempuan yang telah sampai umur akil baligh. Yang kedua ialah nifas. Nifas ialah darah yang keluar bagi ibu yang melahirkan anak, iaitu selepas melahirkan anak. Darah wiladah. Wiladah pula ialah darah yang keluar ketika melahirkan anak. Yang keempat, bersetubuh. Bersetubuh hanya untuk orang perempuan dan lelaki yang telah berkahwin sahaja. Yang kelima ialah keluar air mani. Keluar air mani ialah untuk lelaki yang telah sampai umur akil baligh atau boleh juga berlaku kepada perempuan yang telah dewasa. Jadi, Muallimah nak terangkan nifas dan wiladah. Bezanya ialah nifas adalah darah yang keluar selepas melahirkan anak, dan wiladah ialah darah yang keluar semasa melahirkan anak. Okey, seterusnya, apakah perkara yang dilarang ketika berhadas? Jika kita berhadas kecil, perkara pertama yang dilarang ialah tawaf di Baitullah. Tawaf bermaksud mengelilingi Kaabah bagi orang yang menunaikan haji. Yang kedua ialah sujud tilawah atau sujud syukur bagi orang yang mendapat nikmat. Yang ketiga ialah solat. Solat di sini sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Dua-duanya tidak boleh dilakukan ketika berhadas kecil. Yang keempat ialah memegang atau membaca Al-Quran.
Jika kita berhadas kecil, kita tidak dibenarkan melakukan perkara-perkara ini. Jika kita hendak melakukan perkara-perkara ini, kita hendaklah bersuci dahulu dengan berwuduk. Barulah kita boleh melakukan perkara-perkara ini. Perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Ketika kita berhadas besar, perkara yang pertama dilarang ialah tawaf di Baitullah. Yang kedua ialah sujud tilawah atau sujud syukur bagi orang yang mendapat sesuatu nikmat. Yang ketiga ialah berpuasa. Berpuasa contohnya bagi wanita yang datang haid ataupun nifas tidak dibenarkan berpuasa, sama ada puasa sunat atau puasa di bulan Ramadan. Yang keempat ialah memegang atau membaca Al-Quran. Yang kelima ialah solat. Yang keenam ialah duduk atau iktikaf di masjid. Sekian, itu sahaja. Selamat beramal. Jazakumullah khairan katsira wa syukran lakum. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih kerana sudi mendengar. Bye.